Assalamualaikum anak-anak semua. Apa khabar semua? Okey. Baba harap semuanya masih lagi bersemangat untuk meneruskan PTPR ya. Dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Saya harap semuanya tambah lagi ya. Dan bersemangat. Teruskan belajar insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini saya akan sentuh topik bidang sirah dan tamaddun Islam bertajuk keunggulan tokoh Islam. Siapa dia? Okey, Hasan Al-Banna. Anak-anak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 177 hingga 182 insya-Allah. Okey, tengok siapa Hasan Al-Banna. Oh, ini orangnya. Okey, inilah Hasan Al-Banna. Okey. Kemudian kita akan lihat apakah standard pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran ini macam objektif lah. Apa yang anak-anak akan capai bila habis belajar topik ini. Okey, yang pertama anak-anak akan dapat menyatakan riwayat hidup Hasan Al-Banna. Okey, kemudian menerangkan sumbangan Hasan Al-Banna dalam tawaran Islam. Kemudian dapat merumuskan iktibar daripada keunggulan tokoh dan menghubungkaitkan dengan kehidupan serta berusaha mengislah diri secara beradab dan istiqamah. Mengislah diri ini maksudnya berusaha untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Dalam keadaan macam mana kita akan mengubah diri kita menjadi lebih baik secara beradab, secara sopan, secara baik dan juga istiqamah secara berfokus. Berterusanlah maksudnya. Okay, itu antara objektif yang kita akan belajar hari ini insya-Allah. Okey. Kita lihat riwayat hidup Hasan Al-Banna. Okey, apakah riwayat hidup beliau yang kita boleh ambil? Okey, nama penuh beliau ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Ini namanya panjang Kita kenali Hasan Al-Banna aja. Ini nama dia Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Okey. Kemudian bila beliau dilahirkan? Hari lahirnya adalah pada 25 Sya'ban 1323 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober 1906 Masihi. Kemudian tarikh beliau meninggal dunia bila pada 1368 Hijrah bersamaan dengan 12 Februari 1949 Masihi. Okey, cara kematiannya, beliau telah ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan. Okey. Kemudian jawatan yang telah disandang oleh beliau adalah Mursyidul Am Gerakan Ikhwanul Muslimin. Mursyidul Am ini maksudnya pemimpin lah. Okey, pemimpin orang yang memberi panduan, memberi galakan ataupun memberi bimbingan kepada suatu gerakan bernama Ikhwanul Muslimin, iaitu gerakan yang menghubung ataupun mengumpulkan saudara-saudara se-Islam. Okey, nanti kita lihat. Okey, ketinggian akhlak. Maksudnya kalau kita dah ambil ini sebagai tokoh, mesti ada sesuatu yang istimewa pada beliau. Okey, apakah ketinggian akhlak beliau? Pertama, memuliakan orang yang warak dan soleh. Kita sebagai seorang manusia, kita kena memuliakan orang yang alim, yang berilmu, yang soleh. Kita kena muliakan mereka. Okey, ini antara akhlak yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Banna. Kemudian dia seorang yang gigih menggerakkan usaha dakwah. Okey, apa juga dakwah yang dilaksanakan, dia akan gigih secara bersungguh-sungguh dan istiqamah dan berfokus apa yang dilaksanakan tu. Kemudian yang ketiga, berlapang dada bila terdapat perbezaan pandangan. Berlapang dada ni maksudnya sentiasa menerima dengan sifat yang terbuka. Dia tidak menganggap dirinya sentiasa betul. Okey, susah tau kalau orang yang anggap diri sentiasa betul, masalah. Jadi Hasan Al-Banna ini adalah seorang yang sentiasa berlapang dada. Bila ada orang memberi pandangan berbeza daripada beliau akan terima dengan hati yang terbuka. Okey, antara gurunya tersohor. Yang pertama kita lihat Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Siapa ni?
Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna ini adalah bapa beliau sendiri yang juga merupakan guru yang telah mendidik Hasan Al-Banna sehingga menjadi seorang yang terhebat. Yang kedua gurunya yang tersuhur adalah Syekh Muhammad Zahran. Okey. Kita lihat sumbangan apa yang telah diberikan oleh Hasan Al-Banna sepanjang hayat beliau. Yang pertama, hasil karya. Okey, yang pertama adalah Muzakirah Ad-Da'wah. Ini antara hasil karya yang dihasilkan oleh Hasan Al-Banna adalah Muzakirah Ad-Da'wah wa Da'iyah. Ini. Okey, ini dia punya bukunya. Okey, Muzakirah Ad-Da'wah ini adalah satu catatan yang telah dicatat oleh beliau semasa menjalankan tugas-tugas dakwahnya. Okey, dia telah zahirkan dalam bentuk penulisan. Okey. Kemudian Risalah At-Ta'lim. Okey, Risalah Ta'lim ini adalah satu rukun bai'ah yang mesti kita sebagai seorang pekerja Islam mesti tahu. Sebagai seorang pekerja Islam, apa kita perlu tahu? Semua terkandung dalam Risalah At-Ta'lim ini. Kemudian Al-Maqsurat. Al-Maqsurat ini Tata yakin semua tahu Al-Maqsurat ini adalah doa-doa harian ataupun zikir harian pagi dan petang yang telah dihimpun oleh Hasan Al-Banna sendiri berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan juga setiap apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi benda ini yang sahih lah, yang tepat, yang benar daripada Hasan Al-Banna. Kemudian, apa lagi sumbangan beliau? Okey, organisasi. Inilah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Okey, Ikhwanul Muslimin ini adalah sebuah pertubuhan yang bermaksud saudara-saudara Muslim yang telah ditubuhkan di Ismailiyah pada tahun 1928. Pertujuan pada asalnya untuk menyedarkan ataupun untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Ini Hasan Al-Banna dalam gambar ini bersama dengan ahli-ahli Ikhwanul Muslimin yang lain. Okey. Kita akan lihat sumbangan Hasan Al-Banna dari segi siapakah murid-murid yang telah dihasilkan oleh beliau. Murid-murid yang masyhur terkenal di mata dunia. Okey, pertama Said Al-Qutb. Siapa orangnya? Okey, ini orangnya. Kemudian Hasan Al-Hudaybi. Siapa Hasan Al-Hudaybi? Okey, ini Hasan Al-Hudaybi. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi. Okey, ini Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian siapa? Mustafa bin Husni As-Sibai. Mustafa bin Husni As-Sibai. Ini orangnya. Okey, ini antara 4 murid yang masyhur. Okey, spektrum ilmu, maksudnya apakah panduan atau pedoman yang kita boleh ambil? Okey, sesungguhnya tanggungjawab terhadap agama lebih banyak daripada masa yang ada. Maka manfaatkanlah waktu. Bila kamu memanfaatkan sesuatu keperluan, mungkin suatu keperluan, sederhanakanlah dan percepatkan untuk diselesaikan. 10 wasiat Hasan Al-Banna. Okey, ini antara satu daripada 10 wasiat Hasan Al-Banna. Menceritakan bagaimana beliau menasihatkan kita supaya lebih bertanggungjawab terhadap agama walaupun apa juga keadaan sekalipun. Okey, gunakan masa yang ada, jangan membazir. Okey, bila ada sesuatu yang kita perlu laksanakan, jangan bertangguh, cepat-cepat selesaikan. Ini yang ingin disampaikan oleh beliau dalam wasiat. Okey, iktibar. Iktibar ataupun apakah pedoman yang kita boleh ambil daripada sifat beliau. Pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Okey, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara, insya-Allah. Kita bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Kita buat perbedaan latihan Al-Quran.
Okey, ini ada soalan sikit ni. Nyatakan dua ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Hasan al-Banna. Okey. Cari jawapannya. Okey. Ada yang dapat jawab? Ada jawab betul tu. Kita lihat jawapannya. Pertama, memudahkan orang warak dan soleh. Gigih menggerakkan usaha dakwah. Okey, itu jawapannya. Yang kedua, apa soalannya? Nyatakan dua hasil karya Hasan al-Banna yang terkenal. Apa Siapa nak jawab? Cuba jawab. Ya, betul. Okey, pertama Risalah At-Ta'lim. Kedua, Muzakirah Ad-Da'wah wa Ad-Da'iyah. Ketiga, Al-Maqsurat. Ini antara yang terkenal Bagus. Okey. Soalan yang ketiga. Lengkapkan raja di bawah tentang riwayat hidup Hasan al-Banna. Okey, apa soalannya? Nama penuh beliau apa? Tarikh lahir beliau, tarikh wafat, jawatan yang dipegang oleh beliau. Okey, jawab satu persatu. Ya, betul. Nama penuh beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad al-Banna. Bagus Kemudian? Ya, betul. 25 Sya'ban 1323 Hijrah adalah tarikh lahir beliau. Okey, wafat pada 1368 Hijrah. Jawatannya apa? Pandai. Betul, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Very good. Sangat hebat. Okey, maksudnya awak sudah menguasai pelajaran pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Saya harap masing-masing mendapat manfaat daripada apa yang telah sampaikan pada hari ini. Okey, semoga jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum.